berkait dengan tekanan jiwa kita, tekanan perasaan yang kadang-kala bersifat sementara. Bila berlalu masalah, maka kita pun hilang. Ada yang masalah tadi dia memakan masa yang panjang. Trauma, fobia dan lain-lain kesan pada hati kita. Sehingga sampai peringkat boleh mengubah tingkah laku kita daripada seorang periang kepada pendiam, seorang yang banyak bertutur kata menjadi seorang yang keluh bicaranya, seorang yang mungkin dahulu periang penyayang menjadi pemarah, menjadi lain-lain perangai yang membuktikan kelainan dia, kesan daripada masalah. Jadi kalau masalah yang bersifat sementara, biasanya lepas tidur dia pun selesai masalah. Biasanya selepas dibuat latihan ringan-ringan selesai masalah. Biasanya selepas dia tengok rancangan atau dia dengar ketawa dan senda gurau hilang masalah. Atau biasanya bila dia mendapat gantian yang lain, masalahnya pun hilang. Seorang yang dibuang kerja, Tuan Syed, dia pun dapat kerja lain, maka cerita kerisauan, kesedihan kan dibuang kerja sudah pun tak ada. Seorang yang mungkin kemalangan, aksiden lalu tercedera, bila disembuh maka hilang dah ketakutan, kebimbangan dan sebagainya. Tapi kita nak berbicara tentang permasalahan yang terus menetap di hati. Meninggalkan luka yang mendalam, yang berpanjangan sehingga tak mampu disembuhkan. Umpama kata orang Melayu kita, luka di tangan kelihatan, luka di hati siapa tahu. Sehingga dia seperti pecah yang tak boleh dicantumkan. Luka yang tak mampu dirawat. Maka kita nak merawat perkara ini dengan kekuatan kerohanian kita. Kerana kalau kita lihat penyelesaian bersifat sementara, ini mukadimah, penyelesaian sementara yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Saya melihat bila siapa pun ada masalah, dia akan buat beberapa masalah simple seperti ketawa. Mendengar karya yang melucukan, membaca benda-benda yang melucukan untuk hilangkan stres. Sebab itu di barat, Tuan Syed, rancangan-rancangan yang bersifat komedi standing ataupun komedi secara bercakap, bersemak, mengambil tempat dalam masyarakat dan mengambil kedudukan. Filem-filem komedi mengambil tempat dalam kedudukan, bicara-bicara komedi. Itu benda biasa dibuat. Bukan kita lihat kita kat Malaysia sendiri, rancangan-rancangan bersifat lawak, saya ingat rating dia tertinggi berbanding rancangan-rancangan lain. Filem-filem bersifat lawak, ratingnya tertinggi berbanding filem-filem yang lain. Itu penyelesaian biasa. Dan yang kedua, penyelesaian biasa yang dibuat oleh orang sebelum kita masuk vaksin yang kita jelaskan supaya kita dapat bezakan di mana. Ialah mereka buat mumarasah al-ansyitah, terlibat dengan aktiviti sukan berbasikal, main kereta kontrol untuk releasekan tension. Ini ramai yang buat. Pergi jogging kat mana-mana padang, kat mana-mana taman dan sebagainya. Dan yang ketiga, mereka banyak bersosial dengan masyarakat, bertawasul. Ramai orang yang bila dia mengalami kemurungan, mereka menganggoti NGO supaya dapat berhubung dengan orang. Jadi kalau kita lihat di barat, banyak mereka terlibat dengan NGO di sana berpuluh ribu NGO. Sama ada gelandangan dan sebagainya. Yang keempat yang mereka buat ialah mereka menjaga waktu tidur dengan menggunakan pil tidur ataupun sebagainya. Tidur itu benda biasa. Dan yang kelima dengan mendengar muzik. Muzik juga memainkan peranan, piano dan sebagainya untuk mereka cari keterangan. Sehingga mereka hadir di orkestra, hadir di tempat sekian-sekian, di hotel dibukakan muzik, di bilik dia bukakan muzik. Dan yang ketujuh kita lihat, mula ada syarikat konsultan. Syarikat konsultan di mana yang ada masalah akan pergi dan bayar dan mendengar istisyarah, nasihat, tunjuk ajar dan sebagainya. Sebab mereka tak macam kita, ada ustaz-ustaz yang kita boleh konsultan terus secara percuma. Jumpa ustaz ada masalah sikit, ustaz mesej, kita telefon. Mereka sana tak ada cerita nak istisyarah dengan padri, mereka ada konsultan. Yang mereka akan bisnes, okey. Mereka akan buat konsult kepada setiap orang yang mengalami tekanan jiwa. Dan seterusnya ialah mereka lakukan ialah melakukan yoga, tai chi dan sebarang aktiviti seumpama itu. Sebab itu yoga mengambil tempat dalam masyarakat barat. Tai chi juga begitu. Terkenal kononnya boleh menghilangkan stres dan sebagainya. Baik, ini benda yang rutin yang saya perhati dan saya lihat yang dibuat. Dan sebagai orang kita juga buat benda yang sama. Kita lupa kita ada suatu dasar yang kukuh, yang berakar umbi sampai ke dalam, yang kita katakan memuncak sampai ke langit. Akar umbi yang kuat. Yang diajar oleh Allah SWT. Ini yang kita sebut 6 perkara ni.
6 perkara. Yang pertama, kita ulang balik, kita dah pernah kita sebut minggu lepas, sampai kita ulang balik. Iaitu pertama, an-nazratul ijabiyatu lil mushkilah. Melihat setiap masalah dengan cara yang positif. Kan Allah sebut dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah Ta'ala, barangkali apa yang kamu benci itu baik untuk kamu. Dan apa yang kamu suka itu tidak baik untuk kamu. Allah lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Baik, bila kita tahu bahawa apa yang Allah takdirkan kepada kita baik untuk kita. Walau kita tak suka, walau kita benci, walaupun kita seumpama terbeban dengan masalah tersebut. Pertama, lihat dari aspek baik dia benda ni. Semua benda yang kita lalui dalam hidup insya-Allah baik. Kerana itu kita diajar berkata baik, insya-Allah, baik, baik, baik. Jadi bila kita dapat memandang suatu masalah itu baik, itu yang akan menjadikan tekanan kita ataupun perkara yang mungkin menyebabkan keresahan, kegelisahan kita akan hilang. Sebab pertama-tama bila datang masalah, kita duk fikir ni mesti tak elok ni. Itu dia kita resah. Datang masalah, resah. Orang datang rumah kita tak boleh dijemput, alah masalah datang masa ni. Pula kita nak tidur, kita nak rehat. Tapi kita fikir positif, oh mungkin datang ini waktu yang baik. Mungkin ada kebaikannya. Sebab itu Allah ajar, bila umat Islam, dia ajar sebagai satu sampel dan contoh. Hijrah ke Madinah. Allah tinggalkan tanah air. Bukan satu benda yang disukai oleh siapa pun. Kita Tuan Syed kalau boleh nak balik kampung, kita tak nak pergi negeri lain. Tiba-tiba datang perintah hijrah. Lepas datang perintah hijrah, datang pula perintah perang, jihad. Dalam suasana kemiskinan, datang pula perintah keluarkan zakat. Bersedekah. Dalam keadaan sekian-sekian, keluar pula perintah supaya bersatu padu, jangan berbalah. Dengan fanatik perkauman tinggi, kesan peperangan masih dirasai lagi. Tapi Allah ajar perintah supaya bersaudara, jangan berbalah. Maka bayangkan nak lupakan persekitaran lama, beratus tahun lamanya. Tapi kerana mereka melihat perintah Allah itu dengan benda yang positif, takdir Allah dengan cara yang positif, akhirnya mereka menjadi sahabat contoh pada seluruh dunia. Kita pun sama. Dalam hidup kita apa yang kita lalui. Contoh, kalau seorang tu misalnya hari inilah kita kaitkan pandemik. Oh masalah pandemik ni Tuan Syed. Saya pun tak boleh jumpa Tuan Syed. Tuan Syed tak boleh jumpa saya. Saya pun tak boleh ziarah sahabat. Saya tak boleh ceramah kat masjid, surau. Yang biasa panggilan ceramah kita merata tempat, kita berhijrah, kita bermusafir, bertemu dengan sahabat. Kalau saya dulu dia panggil ceramah di Terengganu sebagai contoh, sempat lagi cilok pergi Pulau Kapas sekejap, Pulau Perhentian sekejap, pergi Pulau Redang sekejap, pergi rehat sana, rehat sini sambil kita jumpa kawan-kawan, jumpa pada alim ulama. Seronok, tiba-tiba kita terkurung di rumah. Terkurung di rumah kita. Macam rumah saya alhamdulillah ada dapur, rumah Tuan Syed tak ada dapur. Boleh masak sikit lah. Jadi bila kita terkurung di rumah, kita pun nampak, ya Allah, masalah ni. Kereta tak jalan, kita nampak kereta kita tak jalan, berdebu dah. Nak pergi basuh kereta pun kedai basuh kereta tutup. Kita nak basuh pun ni lah, kita pun sibuk di rumah. Rumah ni sibuk punya, sibuk tidur, sibuk makan. Tak sempat nak basuh kereta. Jadi kita melihat secara positif. Lalu kita melihat isteri kita, melihat anak-anak kita, melihat muhasabah tentang tanggungjawab kita selama ini pada anak-anak. Kita dapat melihat anak kita membesar dengan baik dan sebagainya. Jadi ada, saya yakin, saya tak nak bercakap pada angle saya, tapi saya yakin setiap orang ada ruang-ruang kebaikan dinampak dalam rumah tangga dia. Dengan pandemik ini. Maka itu di antara contoh. Melihat satu masalah dengan cara yang positif. Yang kedua, vaksin kita yang kedua ialah athiqatu bi rabbil alamin wal yaqinu tam bi annahu huwal qadir ala ilaji mushkilati aw maradin. Yakinlah pada Allah. Percayalah pada Allah. Apa pun masalah Allah akan selesaikan. Innallaha anzala da wa anzala lahu dawa wa fi riwayatin wa anzala lahu shifa. Allah yang turunkan penyakit, Allah yang akan turunkan obat. Setiap masalah kita kena yakin akan ada jalan keluar. Allah akan tunjuk suatu hari nanti. Sebagaimana datangnya masalah ini tanpa kita jemput dan tanpa kita undang, insya-Allah penyelesaiannya juga tanpa kita sangka dan tanpa kita fikirkan. Banyak masalah-masalah kita lihat dia pergi macam tu je Tuan Syed, hilang.
Kita yakin sampai masa Allah akan angkat musibah ini, Allah Ta'ala akan mengangkat masalah-masalah kita. Yakinlah semua orang yang kena berhenti kerja, yang kurang pendapatannya, yang mula terbatas pergerakannya, yakin satu hari nanti kamu akan dapat gantian yang lain. Lebih baik, lebih bagus. Dan akhirnya kamu rasakan masalah yang kamu lalui macam mimpi saja. Dia cuba mimpi yang ngeri sekejap. Lepas tu kita bangkit bangun dan keadaan tak ada apa-apa. Maka yakin pada Allah. Ini vaksin kedua. Yakinlah kepada Allah dan percayalah pada Allah bahawa setiap masalah ini akan ada jalan berhenti dia. Penyelesaiannya. Setiap benda mesti ada penyelesaian. Kalau kita baca sejarah hidup kita, bahkan sejarah hidup manusia semua, ada tak masalah yang tak akan berhenti? Dia jalan terus tak? Dia akan berhenti. Dia akan berhenti satu ketika, kita akan keluar dari masalah tadi. Sama ada keluar dengan cara keluar terus, ataupun kita dah terbiasa dengan masalah tu, akhirnya kita pun okey. Bukan lagi benda tu masalah. Tuan saya tengok orang tak ada kaki, dia pun berjalan ngelutut. Ada sahabat saya tak ada kaki, dia jalan ngelutut, dia boleh beri. Akhirnya benda tu bukan lagi masalah bagi dia. Dia dah terbiasa, dia dah okey. Jadi dia dah keluar daripada masalah. Orang pun dah boleh terima dia keadaan dia. Isteri dia boleh terima, dia juga boleh terima. Akhirnya keadaan macam tu, dia boleh bisnes, dia boleh berubat, dia boleh buat itu, dia boleh buat ini. Maka itu sebagai satu contoh kecil. Dan setiap orang ada contoh. Yang ketiga, ialah at-taslimu lil qada'i wal qadri. Terimalah ini semua ketentuan Allah Ta'ala. Terimalah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Sesiapa yang tunduk dirinya kepada Allah Ta'ala dan dia terus melakukan kebaikan, sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang kukuh dan kepada Allah akan selesai semua urusan. Maksudnya, apa yang berlaku pada kita inilah qada dan qada Allah. Dan qada dan qada Allah Ta'ala macam kita sebut tadi, baik untuk kita, baik-baik. Ma qadallahu laka illa wa huwa khairul laka. Allah tak akan tentukan sesuatu melainkan baik untuk kita. Baik. Maka kita menunggu bila kebaikan. Kita akan tunggu. Kita akan nampak. Sebab kebaikan tu sebenarnya dah ada tapi kita tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sedih sangat musibah ni. Bila sedih ni tuan saya, kita tak nampak hadiah yang berbungkus. Sebab hadiah yang Allah bagi tu berbungkus lebih lawa daripada bungkusan hadiah yang lain. Kita kena buka dulu. Buka bola kita terkejut. Kita tengokkan orang bila dia buka hadiah macam ni. Mula-mula muka dia macam serius. Unboxing. Tetap. Waktu dia buka, dia pun berubah ceria. Kerana dalam tu bukan termomik, hebat pada termomik lagi. Ya Allah. Ya. Lebih, dia akan rasa seronok. Hari ni Allah balut hadiah Allah tadi, balut seketika. Kita tak nampak sebab sedih. Nanti bila kita buka, kita akan gembira sangat-sangat. Maka ini vaksin ketiga. Inilah qada Allah. Bila orang ni qada Allah tentukan, insya-Allah baik. Dan yang keempat, siapa pun bila ada masalah tuan saya, dia akan marah. Hari ni yang dekat komputer dalam WhatsApp kita, dalam Facebook kita, semua netizen sifatnya marah, komen marah. Bila kita cerita bendera putih, oh dia punya marahnya luar biasa. Yang mereka semua bersepakat untuk tolong orang miskin. Tapi satu kata janganlah angkat bendera putih, malulah jiran sebelah sekarang. Kami hantar bantuan. Yang sana kata lagi, angkatlah bendera putih nanti orang boleh tolong. Benda tu sehingga setiap orang macam dia tak nampak mana titik pertemuan, akhirnya nak marah je. Yang cadang nak marah, yang bangkang nak marah, akhirnya penuh dengan kemarahan dalam Facebook kita. Dalam IG kita. Pemimpin silap cakap kena marah, silap buat kena marah. Inilah kesan daripada musibah. Bila berlaku musibah tuan saya, kita akan jumpa pemarahnya ramai. Kita akan jumpa, itu normal. Sebab itu apa yang perlu kita buat? Bila berlaku satu musibah, vaksin kita ialah al-ibti'ad anil ghadab. Cuba jauhi kemarahan tadi. Cuba jauhi kemarahan. Hari ni kita lihat kalau dalam keadaan orang musibah ni, kalau kita silap cadang, kena marah. Marah dia bukan sikit-sikit, beribu, berpuluh ribu. Boleh tutup akaun tu. Kalau setengah-setengah negara, menteri dia letak jabatan, tak tahan kena marah. Dia punya maki hamunnya luar biasa. Maki hamun dia sampai dia tak kenal dah siapa yang dia komen. Dia tak kenal dah, dia tak kira.
Asalkan dia dapat komen, di komen. Kalau saya salah bercakap, saya akan dimarahi. Tuan Syed salah bercakap, akan dimarahi. Sebab itulah keadaan bila seorang ditimpa musibah. Kerana itu bila orang kena timpa musibah, Tuan Syed, cara kita berhadapan dengan mereka, jangan bercakap. Buat je kerja. Kerana itu Nabi SAW satu ketika, Tuan Syed, bila seorang perempuan tadi dia sedih, dia pun menangis kat kubur dia. Nangis kat kubur, anak dia menangis. Anak dia mati. Nabi SAW lalu. Nabi kata, ya Ummah isbiri. Makcik sabar. Banyak bersabar, tenang. Lalu apa kata perempuan ini pada Rasulullah? Ilaika anni. Innaka lam tusib. Lam tusab. Ilaika anni. Kamu jauh, jangan kamu dekat dengan aku. Kamu tak kena macam aku. Kamu tak kena macam aku. Lalu seorang lelaki kata, makcik kenal tak siapa tu? Siapa tu? Rasulullah. Maka perempuan pun mula rasa menyesal. Dia pun datang, dia kata, ya Rasulullah, al-ana asbiru, saya sabar. Tadi dia kata, kamu tak kena macam aku. Senang lah cakap sabar. Senang cakap angkat tangan lah, tak ada minta dengan Allah. Senang aja cakap doa. Macam tu, dia marah. Padahal kita cadang doa apa masalahnya? Marah. Cadang apa pun marah, Tuan Syed.